أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati Tuan Haji Muhammad Nasir, Tuan Pengerusi Surau Jumaat Ar-Rawdah, yang saya muliakan pengacara majlis, barisan imam, barisan jawatankuasa Surau, Bilal, dan tak dilupakan sahabat baik saya Al-Fadhil Ustaz Zairul Aizan, dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah masih panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita, dan Al-Fadhil Ustaz sahabat saya pun ada juga. Okay. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita, dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu subuh secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hari ini merupakan hari yang sangat istimewa. Tanggal 12 Rabiul Awal, tarikh yang cukup istimewa, di mana lahirnya seorang insan yang paling sempurna. Lahirnya seorang insan yang paling sempurna. Ya Allah Subhanahu wa taala utuskan kita kepada kita sebagai rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebutkan tentang kesempurnaan baginda sallallahu alaihi wasallam, selalu kita ingat beberapa perkara. Bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai manusia yang paling sempurna fizikalnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sempurna akhlaknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan sebagai manusia yang paling sempurna ibadahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sempurna cintanya. Cinta yang paling agung adalah cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala yang sayang kepada kita, jadi salah satu daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bila kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kita, maka peranan kita adalah untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai baginda itu adalah satu kewajipan. Satu kewajipan bagi orang yang beragama Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi wajib ke atasnya
untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Takkan sempurna iman seseorang itu. Tak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia menjadikan aku orang yang paling dia cintai, lebih daripada dia mencintai anak-anaknya, ibu dan ayahnya, bahkan lebih daripada sekalian manusia. Jadi sebab itu kita kena menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai insan yang paling kita kasihi, yang paling kita cintai, selepas kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita melahirkan, kita nak membentuk, kita nak bangkitkan perasaan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haruslah kita belajar dahulu bagaimana cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebenarnya banyak sangat hadis, banyak sangat dalil bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sayang kepada kita. Baginda sangat cinta kepada kita. Cuma saya bawakan beberapa hadis saja. Mudah-mudahan kita boleh ingat insya-Allah. Saya cuba bawakan 4 hadis saja insya-Allah. 4 ataupun 5 hadis saja, bergantung pada masa. Tentang dalil-dalil cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan dalil-dalil ini membuatkan kita fikir, macam inilah sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayangkan kita, dan tak boleh kita tidak membalas cinta baginda, melainkan kita berusaha sungguh-sungguh untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hadis yang pertama daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan para sahabatnya menuju ke perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi' ini di sebelah Masjid Nabawi. Setibanya baginda sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat di perkuburan Baqi', lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke atas mereka. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam doakan mereka. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada para sahabatnya, wadidtu anni laqitu ikhwani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku teringin sekali nak berjumpa dengan saudara-saudaraku. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum terperanjat. Mereka bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, awalaysa nahnu ikhwanak? Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara kamu? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani, tetapi saudaraku, mereka adalah orang-orang yang alladzina amanu bi, mereka beriman kepadaku. Walam yarawni, sedangkan mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Siapa yang dimaksudkan dengan ikhwani? Siapa yang baginda sallallahu alaihi wasallam teringin nak berjumpa? Siapakah yang baginda sallallahu alaihi wasallam berikan gelaran ikhwan, saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya kita semua adalah orang-orang yang dirindui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat baginda yang baginda teringin sekali nak jumpa. Kerana apa? Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam merindui orang-orang yang beriman kepada baginda, sedangkan tak pernah berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda hidup pada satu ketika di mana orang-orang melihat baginda. Ada orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah baginda.
Ada di antara mereka yang mendengar bacaan Al-Quran secara langsung daripada baginda, tapi itu tak menyebabkan mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab rumahnya bersebelahan saja dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala baginda sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, dia mendengarnya, tapi mereka tak beriman. Abu Jahal tak beriman, Abu Talib tak beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu kaum yang jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak pernah melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, yang tak pernah mendengar alunan bacaan Al-Quran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila mereka dengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman kepada baginda. Bila dibacakan tentang hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita, umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus tahu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam hidup baginda, baginda rindukan kita. Dalam hidup baginda, baginda teringin sekali nak berjumpa dengan kita. Maka begitulah juga kita harus mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam dan merindui baginda. Hadis yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang gembira. Lalu ketika itu Aisyah radhiyallahu anha ambil kesempatan. Dia kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Wahai Rasulullah, doalah pada Allah untuk saya. Lalu bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar permintaan Aisyah radhiyallahu anha, maka baginda pun berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, ma asarrat wa ma a'lanat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa Aisyah, dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang, dosa-dosanya yang tersembunyi dan dosa-dosanya yang terang-terangan. 4 perkara: dosa yang terdahulu, dosa yang akan datang, dosa yang tersembunyi, dan dosa yang terang-terangan. Mendengar saja doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha gembira sangat-sangat. Gembira sangat-sangat hatinya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam tanya pada Aisyah, "Wahai Aisyah, kamu gembira dengan doa saya? Kamu gembira dengan doa tadi?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, saya sangat-sangat gembira dengan doa tadi. Macam mana saya tak boleh gembira dengan doa tadi? Saya sangat gembira." Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, wallahi, demi Allah, innaha la du'ai, sesungguhnya itulah doa saya, itulah doa saya, li ummati, bagi umat saya, fi kulli salah, bagi setiap solat. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, betapa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sehingga kan kita ni menjadi ingatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tak pernah dilupai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda ingatkan kita, baginda doakan kita tu bukan sekali-sekala, tetapi baginda sayangkan kita, baginda rindukan kita, baginda ingatkan kita, baginda doakan kita itu hari-hari. Hari-hari kita ini dalam ingatan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam setiap solat baginda,
baginda sentiasa ingatkan kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita dengar hadis ni, kita kena reflect. Kita kena reflect dalam diri kita, bagaimana kita mengingati baginda sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang berlalunya satu hari, langsung kita tak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya dalam solat. Kecuali hanya dalam solat. Berlalulah hari itu tanpa kita mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena rasa malu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang perasaan malu kepada baginda itulah yang menghidupkan perasaan cinta kepada baginda, ingat kepada baginda, sampaikan kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga daripada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda bangkit di tengah-tengah malam seperti kebiasaan baginda. Cuma malam tu lain sekali. Aisyah radhiyallahu anha melihat ada kelainan pada malam tu. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Kerana dalam solat baginda, dalam munajat baginda pada malam tersebut, baginda nangis-nangis pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada malam tu baginda sallallahu alaihi wasallam nangis-nangis kepada Allah, merayu dan merintih kepada Allah sehingga basah janggut baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam sujud baginda berdoa kepada Allah, ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Lalu disebutkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu apa yang dia lihat pada malam itu. Katanya, pada malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berqiyam sehinggalah hampir-hampir ke waktu subuh. Sedangkan yang lainnya malam itu baginda sallallahu alaihi wasallam cuma mengulangi satu ayat saja. Satu ayat saja dibaca oleh baginda, diulang lagi. Dibaca satu ayat itu, diulang lagi. Iaitu salah satu ayat daripada surah Al-Ma'idah, ayat yang ke-118. Apa ayat itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Malam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulang lagi. Kerana apa? Baginda sebenarnya sedang merayu dan merintih kepada Allah. Baginda sedang meminta ihsan daripada Allah. Ya Allah, in tu'adzibhum, sekiranya engkau azab mereka ya Allah. Ya Allah, sekiranya engkau azab mereka ya Allah. Mereka tu merujuk pada siapa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Mereka tu merujuk pada kita. Mereka tu merujuk kepada kita. Ya Allah, sekiranya engkau mengazab mereka, sekiranya engkau mengazab umatku ya Allah. Dan umat baginda tu kita semua. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merayu pada Allah, fa innahum ibaduk. Ya Allah, mereka kan hamba-hambamu ya Allah. Mereka tu hamba-hambamu ya Allah. Bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, nangis-nangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Baginda nangis untuk kita. Baginda merayu untuk kita. Baginda berdoa untuk kita. Ayat itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, walaupun bila kita terjemahkan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, ya Allah, sekiranya engkau azab mereka, sesungguhnya mereka tu hamba-hambamu ya Allah. Sebenarnya mafhum daripada ayat itu adalah, ya Allah, janganlah engkau azab mereka ya Allah. Ya Allah, janganlah engkau azab umatku ya Allah. Jangan ya Allah. Baginda doa untuk kita. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam doa lagi pada Allah, wa in taghfir lahum, ya Allah, sekiranya engkau ampunkan mereka.
Seandainya engkau ampunkan mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkaulah ya Allah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Mafhum daripada ayat ini, Rasulullah doa pada Allah, ya Allah, ampunkanlah umat-umatku ya Allah, ampunkanlah umat-umatku ya Allah. Bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, malam tu baginda sallallahu alaihi wasallam habiskan untuk kita. Baginda nangis-nangis sungguh-sungguh untuk kita. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita duduk dalam majlis ilmu, kita duduk dalam majlis lawat kan, sejam, 2 jam, rasa lama sangat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Rasa macam lama, rasa lengur sangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habiskan sepanjang malamnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah hanya untuk merayu kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan azab kita. Itu hadis yang ketiga. Dan ada hadis-hadis yang lain, saya skip dulu, cuma saya bawakan satu peristiwa yang berlaku pada tahun yang ke-10 Hijrah. Hampir-hampir sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita kena tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hari ini hari yang ke-12 Rabiul Awal memanglah hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini juga 12 Rabiul Awal adalah tarikh kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini juga merupakan hari di mana baginda sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah Al-Munawwarah selepas baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Baginda sampai di perkampungan Quba pada tanggal 8 Rabiul Awal. Baginda menetap di sana 4 hari. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pun bergerak menuju ke Madinah Al-Munawwarah dan baginda sampai di tapak pembinaan Masjid Nabawi yang ada pada hari ini pada tanggal 12 Rabiul Awal. 3 perkara yang besar. Cuma nak bagi tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pada tahun yang ke-10 Hijrah berlaku satu peristiwa, iaitu peristiwa gerhana matahari. Masa gerhana matahari tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, gerhana ni bukan perkara kecil. Gerhana ni perkara besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, bila mana berlakunya peristiwa tersebut kita kena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana takutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari itu. Kerana apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Gerhana bukan perkara biasa. Apa yang kita boleh belajar daripada gerhana matahari tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Matahari sebesar-besar makhluk, sepanas-panas makhluk, seterang-terang makhluk, tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala takdirkan gerhana berlaku, hilang sifatnya, hilang panasnya, hilang cahayanya, hilang ciri-cirinya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bab-bab hilang ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, semua kuasa Allah. Ya, sebab tu kadang-kadang bila berlakunya peristiwa gerhana matahari, kita kena ingat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sedangkan matahari yang sebesar-besar makhluk begitu, sangat besar, nak banding dengan kita ni tak boleh nak ukur tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ya, matahari itu sajalah lagi besar daripada bumi ni. Jadi ketika itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam panggil para sahabat kumpul di Masjid Nabawi sampai melempar-lempar keluar. Ramai sekali. Baginda sallallahu alaihi wasallam panggil para sahabat untuk laungkan, bagi tahu pada sahabat-sahabat yang lain, dekatkan diri ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana bila berlakunya gerhana, baginda sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat takut Allah Subhanahu wa taala nak turunkan azab kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam solat baginda, solat gerhana, baginda sallallahu alaihi wasallam nangis. Baginda merayu pada Allah Subhanahu wa taala, alam ta'idni, ya Allah, bukankah engkau dah janji padaku? Sebab Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak akan azab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan baginda masih ada bersama-sama dengan mereka. Lalu Rasulullah merayu pada Allah, alam ta'idni alla tu'adzibum, ya Allah, bukankah engkau dah janji pada aku ya Allah, engkau tak akan azab umatku ya Allah, sedangkan aku masih berada dengan mereka. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, daripada hadis yang ringkas yang saya nak bagi tahu ni,
bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam risau kalau Allah azab kita. Baginda paling risau kalau Allah tak ampunkan dosa-dosa kita. Itu concern baginda sallallahu alaihi wasallam pada kita. Kita nak tahu macam mana kedudukan kita sebenarnya dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa agungnya cinta baginda kepada kita sebenarnya. Itu yang saya nak kongsi pada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi sebab itu kasih baginda sallallahu alaihi wasallam tak bolehlah kita abaikan, ya. Kita kena balas cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya saya akan kongsikan lepas ni insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kasih baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita bukanlah sekadar ketika hayatnya di dunia saja, tak. Tak. Baginda sallallahu alaihi wasallam terus dan tetap akan sayang kita hinggalah hari kiamat nanti. Sebagaimana kita tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apabila berlakunya hari kebangkitan, semua manusia dibangkitkan. Ketika itu matahari dirapatkan, didekatkan di atas setiap manusia. Manusia mula merasa resah, manusia merasa gelisah, rasa takut dengan azab Allah. Maka mereka mereka berjumpa dengan para nabi, minta kepada mereka agar berdoa kepada Allah agar disegerakan hisab, dimulakan hisab. Lalu mereka berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah manusia pertama dicipta oleh Allah, doalah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Adam alaihi salam? Aku malu pada Allah. Aku malu pada Allah sebab aku ada dosa dengan Allah, aku ada salah dengan Allah Subhanahu wa taala. Pergilah cari nabi-nabi yang lain. Maka manusia pun mula mencari Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam, semuanya menolak. Lalu ketika itulah mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat kepada keadaan itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sujud di bawah arasy. Sujud yang panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kena tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa setiap nabi Allah berikan satu doa mustajab. Kata Rasulullah lagi, semua nabi dah menggunakannya di dunia, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak gunakannya, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam nak menggunakannya di akhirat nanti. Maka apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah, ini bukan dekat dunia, ini di akhirat nanti, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, nak tunjukkan betapa cintanya baginda kepada kita. Lalu bila mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersujud yang panjang sekali, lalu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, bangunlah, bangun daripada sujud dan mintalah kepada aku perkenankan. Oh, masya-Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam simpan doa tersebut. Lalu bila mana baginda bangkit daripada sujud baginda, apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah, ya Allah, ummati ummati. Ya Allah, umatku umatku. Bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dikala baginda sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah satu permintaan yang takkan tertolak, yang hanya baginda sallallahu alaihi wasallam fikirkan adalah kita, saya dan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Itu yang membuatkan baginda sallallahu alaihi wasallam menyimpan doa itu, hanya untuk meminta kepada Allah agar kita diampunkan, agar kita diselamatkan daripada azab neraka, agar kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perkenankan doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagi Allah berfirman, bawalah 70,000 orang daripada umatmu masuk ke dalam syurga Allah tanpa hisab. Lalu masuklah mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, ya. Disebutkan bahawa baginda minta lagi hingga Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap satu orang daripada 70,000 orang itu, mereka akan bawa 70,000 orang yang lain pula, sehingga ramai sekali masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah kita termasuk dalamnya. Amin.
Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ramai masuk ke dalam syurga Allah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu meninggalkan mereka yang tak masuk ke dalam syurga? Tak. Baginda tak meninggalkan mereka. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam sujud lagi pada Allah. Lalu baginda berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, masih ada lagi dalam kalangan umatku yang kau campakkan mereka ke dalam neraka. Bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dikala baginda sallallahu alaihi wasallam dibenarkan masuk ke dalam syurga Allah, kemudian dibawa beratus ribu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, jutaan manusia telah masuk ke dalam syurga Allah, tapi baginda sallallahu alaihi wasallam masih ingat kepada umat baginda. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sesungguhnya aku dapati dalam neraka masih ada lagi umatku yang kau campakkan mereka. Keluarkan mereka ya Allah, keluarkanlah mereka ya Allah. Bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala pun berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, keluarkanlah bilangan sekian dan sekian daripada neraka. Baginda sallallahu alaihi wasallam keluarkan umat baginda sallallahu alaihi wasallam daripada neraka menggunakan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah cukup bilangan yang disebutkan tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud lagi pada Allah. Sujud lagi pada Allah. Belum selesai lagi ini. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa pada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku dapati masih ada lagi umatku yang engkau campakkan ke dalam neraka. Keluarkan mereka ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun berkata, wahai Muhammad, keluarkanlah bilangan sekian-sekian, bilangan yang ramai sebenarnya daripada neraka. Keluarkan mereka. Lalu pun dengan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dikeluarkan daripada neraka. Dengan jumlah yang ramai macam tu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam sujud lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya aku dapati masih ada lagi umatku yang engkau campakkan ke dalam neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala perkenankan lagi doa baginda, hingga Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai Muhammad, keluarkanlah mereka daripada neraka yang ada di dalam diri mereka kalimah la ilaha illallah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, pasti akan masuk ke dalam syurga. Lalu bayangkan yang mengucapkan la ilaha illallah ramai sekali, semua dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam sujud pada Allah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku dah malu dengan Allah. Aku dah malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab banyak kali baginda sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, dan ramai sekali sebenarnya dah masuk ke dalam syurga Allah, tapi baginda masih nak lagi. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sesungguhnya aku dapati masih ada lagi umatku yang kau campakkan mereka ke dalam neraka. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, keluarkanlah mereka daripada neraka sekalipun mereka memiliki iman walaupun sebesar zarah. Sebesar zarah ni tak nampak, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sebesar zarah. Walaupun macam tu, kata Allah, keluarkan mereka daripada neraka Allah dan masukkan mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang kepada umat baginda bukan yang soleh-soleh saja, ya, yang ikut sunnah-sunnah baginda saja, tapi sayangnya baginda sallallahu alaihi wasallam kepada semua mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita tahu itulah yang menjadi prihatin baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kita kena selalu ingat kepada baginda. Hari-hari ingat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hingga kan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada beberapa hadis tadi. Kalau ingatkan, yang pertama hadis tentang wadidtu anni laqitu ikhwani. Kata Anas bin Malik, baginda teringin sekali nak berjumpa dengan kita, iaitu saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, hadis daripada Aisyah, baginda sallallahu alaihi wasallam doakan keampunan untuk kita dalam setiap solat baginda. Yang ketiga, hadis daripada Abu Dzar, baginda nangis, baginda merayu pada Allah sepanjang malam tersebut untuk doakan keampunan untuk kita, dan baginda minta Allah jangan azab kita. Hadis yang keempat adalah hadis tentang gerhana matahari, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam sangat risaukan kita. Hadis yang kelima adalah hadis di padang mahsyar, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam doakan umat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan di saat itulah baginda menggunakan doa yang mustajab yang Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi peranan kita, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang pertama adalah berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum lagi saya nak cerita tentang selawat ni. Saya cuma nak bagi tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah dua hadis ni. Ingat hadis ni. Ingatlah dua hadis ni. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah. Baginda sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan para sahabat. Waktu tu wajah baginda sallallahu alaihi wasallam gembira sekali. Bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, baginda keluar berjumpa dengan para sahabat. Para sahabat boleh tanya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami nampak wajah kamu hari ini ceria sangat." Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, kami nampak wajah kamu bercahaya sangat." Memang wajah baginda ceria sentiasa. Memang wajah baginda bercahaya sentiasa. Tapi mereka sahabat nampak ketara sekali hari itu. Ketara sangat hari itu, gembira sangat-sangat. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Memang ya, aku sangat gembira." Kerana apa? Kerana datangnya utusan Allah Subhanahu wa taala, datangnya malaikat Jibril alaihi salam bagi tahu khabar gembira kepada aku. Dia bawa berita gembira kepada aku. Apa dia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihi salam berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berselawat ke atas kamu wahai Muhammad, barang siapa yang berselawat ke atas kamu wahai Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia 10 kebaikan, 10 pahala. Allah akan ampunkan baginya 10 dosa, dan Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan 10 darajat baginya. Hadis simple saja, ringkas saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau kita nak buat kesimpulan kan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, barang siapa yang berselawat ke atas baginda, Allah bagi 10 pahala, Allah ampunkan 10 dosa, dan Allah tinggikan 10 darajat. Hadis simple. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan kita nak cerita yang tu. Kita nak ceritakan sebenarnya apa yang buatkan baginda gembira. Apa yang sebenarnya membuatkan sampai wajah baginda bercahaya, wajah baginda sangat gembira? Apa yang membuatkan baginda gembira sebenarnya? Kita kena tulis, kita kena ingat bahawa Rasulullah gembira bila Allah bagi pahala pada kita. Sebab itu Rasulullah nak. Rasulullah gembira bila kita dapat pahala daripada Allah. Rasulullah gembira kenapa? Rasulullah gembira bila Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kerana itu yang Rasulullah nak. Rasulullah nak Allah ampunkan dosa-dosa kita. Bila yang Rasulullah gembira? Rasulullah gembira bila mana Allah angkat darajat kita. Itu kemuncak yang baginda sallallahu alaihi wasallam mahukan. Itu yang baginda sallallahu alaihi wasallam mahukan. Rasulullah nak kita selamat, tu saja. Rasulullah nak kita selamat, Rasulullah nak kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, satu malam disebutkan bahawa Abdul Rahman bin Auf, dia nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah. Lalu Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia mengikori baginda. Dia ikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda masuk ke dalam sebuah kebun, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf tak nak kacau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tunggu. Tapi ditunggu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, baginda sujud lama sekali. Baginda sallallahu alaihi wasallam sujud yang sangat panjang, sampaikan terdetik dalam hati Abdul Rahman bin Auf, boleh jadi sesuatu berlaku pada baginda. Takut baginda pengsan, takut baginda wafat, takut sekali. Lalu Abdul Rahman bin Auf mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Abdul Rahman mendekati, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bangkit daripada sujudnya. Lalu dia nampak Abdul Rahman bin Auf, dia pun berkata,
wahai Abdurrahman bin Auf, ada apa dengan kamu? Kenapa dengan kamu? Kata, ya Rasulullah, saya risaukan kamu ya Rasulullah, sebab kamu sujud panjang sangat, panjang sekali. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sujud apakah tu? Sujud apakah yang panjang sekali itu? Sujud itu adalah sujud syukurnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur di mana baginda gembira sekali. Kerana apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa dia sujud begitu? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam tadi, datangnya utusan Allah kepada aku. Datangnya malaikat Jibril alaihi salam kepada aku. Lalu malaikat Jibril alaihi salam bertanya, wahai Muhammad, maukah aku sampaikan khabar gembira kepada kamu? Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ya. Maka malaikat Jibril alaihi salam pun berkata, wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berselawat ke atas kamu, Allah berselawat ke atasnya. Dan barang siapa yang memberi salam kepada kamu, Allah memberi salam ke atasnya. Hadis ringkas saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kita boleh ulang. Barang siapa yang berselawat ke atas Rasulullah, Allah berselawat ke atasnya. Barang siapa yang memberi salam ke atas baginda, Allah memberi salam ke atasnya. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan berita biasa. Itu bukan khabar gembira biasa. Tapi itulah kemuncak kegembiraan baginda sallallahu alaihi wasallam bila mana baginda mendengarnya. Umat aku akan dapat selawat dari Allah. Umat aku akan dapat salam sejahtera dari Allah. Bila mana mereka berselawat dan memberi salam ke atasku, baginda syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baginda gembira tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Maka macam mana kita tak boleh gembira kalau Allah nak bagi tu kepada kita? Maka sebab tu kita kena banyak berselawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak. Jadi kesimpulan daripada apa yang saya boleh kongsikan tadi, yang mudah-mudahan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah boleh ingat, boleh cerita pada anak-anak kita. Kalau dalam musim Maulid ni mereka tanya pada kita, kenapa hari ni ramai sangat orang berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita katakan kerana mereka semua sayang pada Rasulullah. Kerana orang yang sayang pada Rasulullah selalu akan berselawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya lagi, kenapa kita kena sayang Rasulullah? Sebab Rasulullah sangat-sangat sayang pada kita. Bawakan kisah Aisyah, bawakan kisah Anas bin Malik, bawakan kisah Abu Dhar, bawakan kisah Abdurrahman bin Auf, bawakan kisah para sahabat ni kepada kita. Jadi peranan kita tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, soalnya bagaimana kita membalasnya. Soalannya, bagaimana kita membalas cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebagaimana kita katakan tadi, kalau kita sayang baginda sallallahu alaihi wasallam, kita kena buat baginda gembira. Yang buatkan baginda gembira tu apa? Bila mana kita diampunkan Allah, bila kita dapat pahala dari Allah, bila kita diredai oleh Allah, bila kita ditinggikan darajat oleh Allah, semua tu membuatkan baginda sallallahu alaihi wasallam gembira. Baginda gembira apabila kita dapat selawat dari Allah. Baginda gembira bila mana kita dapat salam daripada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tak lain dan tak bukan, pertama kita kena berselawat. Bukan berselawat yang biasa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tetapi yang kita kena lakukan adalah disiplin. Disiplinkan diri kita, hari-hari boleh selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disiplinkan diri kita, hari-hari sekurang-kurangnya 100 kali berselawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau orang tanya, dah berselawat ke hari ini? Boleh jawab saja, dalam solat subuh tadi kita dah berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ya, kita boleh jawab macam tu. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak selawat yang ekstra. Dikala masa lapang kita, dikala kita dalam perjalanan kita, dalam kenderaan kita, di waktu rehat kita, boleh lidah kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disiplin tu yang kita nak. Kita boleh konsisten, kita boleh peruntukkan masa sebagaimana Rasulullah dah tunjukkan kepada kita, baginda peruntukkan masa untuk kita.
Baginda peruntukkan masa untuk merayu kepada Allah untuk kita. Kita kena disiplin, kena peruntukkan masa kita. Mana-mana masa kita, ya. Boleh jadi kalau tuan-tuan dan abang dirahmati Allah, orang yang kerja jauh, hari-hari perjalanan dari setengah jam nak pergi tempat kerja. Setengah jam tu tuan-tuan dan abang dirahmati Allah, lebih daripada 100, lebih daripada 200, lebih daripada 300 kali kalau dia nak berselawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunakan masa tu. Gunakan masa tu. Ya, waktu lapang kita petang-petang kan, selawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang pertama. Bahkan para ulama menyebutkan kalau tak boleh, ya, kalaulah susah, bukan tak boleh, kalaulah susah untuk kita disiplinkan diri kita, ada cara lain ke? Ada cara. Ada cara. Apa dia tuan-tuan dan abang dirahmati Allah? Disiplin juga. Disiplinkan diri kita untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Datang ke kuliah-kuliah maghrib, datang ke kuliah-kuliah subuh, datang ke kuliah-kuliah yang dianjurkan. Kerana apa tuan-tuan dan abang dirahmati Allah? Pastinya dalam majlis-majlis ilmu itu akan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kali kita mendengarnya kita akan berselawat sama-sama. Ya, kalau tuan-tuan dan abang dirahmati Allah, kalau rajin, ya, kalau rajin ada tasbih kan, senang nak kira. Kalau kira 1 2 3 mungkin susah. Kita tengok dalam untuk kuliah pagi ni saja boleh jadi dah lebih 100 kali kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi sajalah, boleh jadi, ya. Kalau rajin boleh kira. Ya, maksudnya kita bila disiplin duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah lidah kita pun akan mudah untuk berselawat ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena belajar tentang baginda. Ya. Bila kita semakin belajar, kita akan semakin kenal. Bila kita semakin kenal, maka kita akan semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya sangat-sangat anjurkan, ya, di antara kitab yang dipuji oleh ramai ulama adalah sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Sebuah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis khusus untuk ceritakan kepada kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Belajar di mana-mana. Ni kalau ada di surau ni, belajar di surau ni. Datang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kitab yang luar biasa, ya. Kitab yang dipuji oleh para ulama. Kitab yang pertama yang menghimpunkan hadis-hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena tahu bahawa Al-Imam Tirmizi bukan ulama yang sebarangan, bukan ulama hadis yang biasa. Dia sendiri adalah anak murid kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, pengarang kepada kitab hadis yang paling sahih, Sahih Al-Bukhari. Jadi tuan-tuan dan abang dirahmati Allah, belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita belajar, kita dengar tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, hati ni Allah akan limpahkan perasaan cinta dan sayang pada baginda, perasaan teruja kepada baginda. Manakan tidak? Manakan tidak tuan-tuan dan abang dirahmati Allah, orang yang memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja akan jatuh cinta kepada baginda. Para sahabat, bila mana mereka berhimpun dengan baginda, bila mereka pulang saja dah rindu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak belajar, maka kita susah untuk kita betul-betul menanamkan perasaan cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan abang dirahmati Allah, saya anjurkan belajar. Ya, belajar. Ya, nak tanya teruslah, ada ke tak ada? Ada ke pengajian Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah kat sini? Jemput tuan-tuan dan abang dirahmati Allah, panggil. Ya, Ustaz Khidir ada, Ustaz Zairul ada, yang ustaz-ustaz yang ada, masya-Allah kan. Jadi tuan-tuan dan abang dirahmati Allah, bacakan hadis-hadis. Kenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan abang dirahmati Allah, itu yang kita nak lakukan, ya, belajar tentang baginda. Pertama, selawat kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, belajar tentang diri baginda untuk tambahkan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ni kemuncak. Ya. Yang ketiga ni adalah kemuncaknya apa dia tuan-tuan abang dirahmati Allah?
kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebenarnya yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan abang dirahmati Allah, kalaulah kita belajar kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, tiga-tiga ni dia datang sekali. Kita belajar hadis kan, ustaz pun mengajar hadis tu kepada kita. Kita pun akan selawat saja, selawat, sebab semua hadis tu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik akan cerita tentang Rasulullah. Hafsah akan cerita tentang Rasulullah. Abu Hurairah akan cerita tentang Rasulullah. Kemudian Aisyah akan cerita pasal Rasul. Semua akan cerita pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin kita tak akan selawat ke atas baginda? Tu dapat. Yang kedua, yang kita belajar pun sesuatu yang akan membuatkan bertambahnya cinta kita kepada Rasulullah. Tapi yang ketiga ni yang saya nak bagi tahu ni tuan-tuan abang dirahmati Allah, tentang mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, target 3 perkara. Ya, bila belajar kitab tu nanti, target 3 perkara. Ya, belajar kitab ni dia ada, kalau biasa, kalau dekat sekolah mungkin dia ada di SKP dia, apa yang nak kena belajar, apa matlamat belajar subjek tu. Kalau dekat universiti ni dia ada course outline, apa yang kita akan dapat, dia akan tulis dekat dalam course outline tu. Di akhir semester, pelajar-pelajar akan mampu dapat apa. Ya, kalau nak kita katakan course outline ataupun objektif kita belajar kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah adalah untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada 3 sudut. 3 sudut. Kita memang plan daripada awal lagi. Saya datang kelas ni, saya nak belajar sebab saya nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita nak mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana akhlak baginda adalah akhlak yang paling sempurna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak." Sesungguhnya aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Akhlak itulah tujuan, antara tujuan baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Kemudian bila mana ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Al-Quran pun kita kena belajar juga, masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang pertama yang kita nak contohi adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujurnya baginda dalam berbicara, bersopannya baginda bila mana berbicara, baiknya baginda kepada ahli keluarga, semua kita nak contohi. Baik. Yang kedua, apa yang kita nak contohi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita akan belajar daripada kitab itu dan kita akan buat daripada kitab itu adalah apa yang dilakukan oleh baginda dalam amalan seharian. Baginda sallallahu alaihi wasallam makan, baginda minum, baginda duduk, baginda baring, baginda berjalan, baginda tidur. Semua dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita pun melakukannya juga. Tapi bila kita melakukannya selari dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh paling mudah, bila mana baginda sallallahu alaihi wasallam makan, ya. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, ya. Samillah, baca nama Allah. Baca bismillah. Ya. Jadi bila kita baca bismillah tu, kerana ia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan jadi ibadah. Makan dapat pahala dari Allah. Dan makanlah dengan tangan kanan. Kita makan dengan tangan kanan kerana mencontohi Rasulullah, pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila mana kita mencontohi cara jalan baginda, kita mencontohi cara tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia jadi ibadah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur, bila mana baginda membaca Allahumma bismika ahya wa amut, ataupun Allahumma bismika Allahumma amutu wa ahya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada doa yang sangat cantik yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam baca doa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Ada dalam hadis, ada dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Betapa indahnya perbuatan nak tidur, tapi nak tidur pun ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang bagi makan pada kami, yang bagi minum pada kami, yang mencukupkan keperluan kami, dan yang memberi tempat tidur kepada kami. Lalu baginda menyambung lagi, fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Berapa ramai orang di luar sana yang tak cukup keperluan mereka, yang tak cukup makan minum mereka, yang tak cukup pakaian mereka.
bahkan yang tidak sempurna tempat tidur mereka. Kita kena syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita wrap, kita simpulkan, kita tutup seharian kita daripada pagi. Allah bagi makan, Allah bagi sarapan, Allah bagi minum, Allah bagi sihat, Allah bagi kuat, Allah bagi semua Allah bagi, hinggalah malam kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidur jadi ibadah kepada Allah. Walaupun tidur tu amalan seharian, amalan biasa, tapi bila mana kita belajar tentang hadis, kita belajar tentang sunnah dan kita melakukannya, tidur jadi ibadah. Jadi tuan-tuan dan abang dirahmati Allah, tu yang kedua kita nak belajar. Nak contohi akhlak baginda, nak contohi amalan seharian baginda agar ia menjadi ibadah. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan abang dirahmati Allah, sebagaimana kita katakan tadi bahawa baginda adalah manusia yang paling sempurna ibadahnya, maka kita akan belajar juga tentang kesempurnaan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana solat-solat sunat baginda, bagaimana solat qiyamul lail baginda, bagaimana puasa baginda, bagaimana sedekah baginda, bagaimana bacaan al-Quran baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita akan belajar dan hari-hari kita akan mengamalkannya insya-Allah. Jadi dengan kita melakukan tiga perkara ni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, insya-Allah akan boleh sampai kepada kecintaan yang sungguh-sungguh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bila mana kita disiplinkan diri kita berselawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita disiplinkan diri kita untuk belajar tentang baginda, kenal baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, apabila kita dapat mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mencontohi amalan seharian baginda dan kita mencontohi ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, sekiranya kamu cinta pada Allah, fattabi'uni. Itu kemuncak dia. Kalau benarlah kalian cinta pada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Nescaya Allah sayang pada kamu. Ya. Dan Rasulullah nak Allah sayang pada kita. Rasulullah nak sekali Allah sayang pada kita. Cara dia bagaimana? Fattabi'uni, ikut saya. Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan ya, yang saya nak katakan, yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Apa yang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah lakukan hari ini dan hari-hari sebelum ni, iaitu terhimpunnya beberapa amalan. Yang pertama, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dirikan solat fardu subuh di awal waktu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, telah dirikan solat fardu subuh secara berjemaah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dirikan solat fardu di rumah Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, melakukan solat-solat sunat ya, qabliyah ya, dan mungkin waktu-waktu yang ba'diyah. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebentar lagi akan lakukan solat sunat duha. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, duduk dalam majlis ilmu. Semua perkara ni adalah perkara yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap daripada satu amalan ini akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tinggalkannya. Maka janganlah tinggalkannya ya, dan jangan sekali-kali jemu dengannya. Maka sebab itu saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ini adalah rumah kita. Ini adalah tempat yang kita harus datang pada setiap hari. Hidupkan amalan-amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercapailah cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, terbalaslah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir pada pagi ini. Terima kasih pada ketua pengurusi surau yang menjemput saya pada pagi ini, dan terima kasih pada semua yang sedang menonton secara live. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا